Kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berusia 15 hingga 40 tahun di seluruh negara menunjukkan penurunan kepada 5.3% bagi suku pertama tahun ini berbanding 5.9% dalam tempoh sama tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah itu menjadikan bilangan penganggur pada suku pertama tahun ini seramai 585,000 berbanding 627,000 bagi tempoh yang sama tahun lalu. Jelas beliau terbaharu kerajaan melalui kerjasama strategik Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan memberi tumpuan lebih kepada pertanian bandar. Tambah beliau lagi, agro makanan dapat memberi pendapatan lumayan kepada pengusahanya jika ia diurus dan diusahakan secara bersungguh-sungguh menggunakan teknologi terkini. Sumbangan itu Ismail Sabri berkata walaupun HBN peringkat kebangsaan diadakan di Tuaran, namun peluang kerjaya menerusi segmen Y-Carrier tetap dibawa bersama dengan melibatkan 30 syarikat dengan menawarkan 1,000 peluang pekerjaan untuk belia keluarga Malaysia. Kerajaan negeri akan terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan, terutama golongan belia dalam agenda memacu pembangunan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, ia antara perkara yang diberi penekanan selain memberi tumpuan kepada sektor utama, hala tuju Sabah maju jaya dalam merangsang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negeri. Katanya kerajaan negeri juga menekankan teras kedua pelan hala tuju SMJ, iaitu pembangunan modal insan dan kemakmuran rakyat. Menurutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2022, Sabah merekodkan jumlah populasi belia berusia 15 hingga 40 tahun lebih 50% pada 2020. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merasmikan sambutan itu. Sementara itu, Haji Ji berkata menyantuni cadangan daripada kumpulan anak muda yang mahu memulakan perniagaan, kerajaan bersetuju memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit bagi memperkenalkan inisiatif baru iaitu program Skim Jaya Usahawan Belia Sabah. Inisiatif itu katanya melibatkan bantuan kepada usahawan belia dan beliawanis untuk memulihkan perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan bantuan memulakan perniagaan. Menurutnya, kerajaan negeri yang peka dan prihatin dengan isu pengangguran melibatkan golongan belia telah melancarkan penyerahan bantuan motosikal Bis Rider 300 sebanyak 300 motosikal kepada belia di negeri ini melalui pihak berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah pada Khamis lalu. Katanya usaha itu bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran sekaligus memberi peluang pekerjaan dengan melakukan penghantaran makanan dan keperluan harian. Dalam pada itu, Haji Ji juga mahu melihat anak-anak muda lebih inovatif, berfikir di luar kotak dan menggunakan pendekatan baru dalam cara bekerja serta berfikir. Beliau juga berterima kasih kepada semua warga belia selaku aset penting untuk negara yang sentiasa bersama-sama kerajaan dalam membangunkan negeri ini dan negara. Lebih 5,000 warga belia berkumpul di Tuaran bagi meraihkan sambutan Hari Belia Negara 2022 dengan tema ini, Masa Kita. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia mengesan satu sebaran video di media sosial yang mengajak orang ramai supaya menyertai aktiviti flash mob. Aktiviti berkenaan adalah sebagai membantah kepada kenaikan harga barangan di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dalam kenyataan medianya hari ini berkata, masyarakat dinasihatkan supaya tidak menyertai aktiviti berkenaan kerana ia tidak mematuhi syarat mengikut Akta Perhimpunan Awam 2012. Katanya tindakan tegas juga akan diambil terhadap mana-mana penganjur atau peserta yang gagal mematuhi undang-undang berkenaan. Manakala tidak puas hati diputuskan hubungan pertunangan, seorang lelaki bertindak luar batasan apabila merempuh kenderaan bekas tunangnya dalam kejadian di Bandar Indah Batu 4 Sandakan Jumaat lalu. Kejadian berkenaan bagaimanapun sempat dirakam dalam satu rakaman berdurasi 30 saat sebelum tular di laman media sosial. Ketua Polis Daerah Sandakan Asisten Komisioner Abdul Fuad Abdul Malik berkata, menerusi rakaman berkenaan, suspek dikesan dengan sengaja melanggar sebuah kenderaan lain di kawasan parkir berkenaan. Katanya susulan itu wanita berusia 20-an yang juga pemilik kenderaan jenis Prodo Myvi tampil membuat laporan polis di Balai Polis Bandar Sandakan. Katanya hasil siasatan kejadian berlaku kira-kira jam 2 petang
apabila suspek berusia 20-an yang memandu Prodo Viva bertindak merempuh kereta mangsa. Mangsa adalah bekas tunang suspek dan ketika kejadian mangsa tidak berada di dalam kenderaannya. Menurutnya, bertindak atas laporan, polis berjaya menahan suspek pada jam 11.15 malam hari yang sama. Siasatan lanjut mendapati motif sebenar kejadian. Dipercayai kerana suspek tidak berpuas hati dengan mangsa selepas memutuskan hubungan pertunangan mereka. Suspek ini ditahan reman untuk siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Seterusnya, seorang remaja lelaki dikuatiri lemas ketika mandi di laut berhampiran sebuah pusat peranginan di Kampung Kenunok, Kuala Penyu hari ini. Dalam kejadian jam 12.20 tengah hari itu, mangsa Edward Owen, 17 tahun, dikatakan bersama 6 lagi rakannya sedang mandi di pantai berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian lemas itu pada jam 12.30 tengah hari. Katanya seramai 7 anggota termasuk pegawai dan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu dikerah ke lokasi kejadian. Katanya sebab tiba di lokasi dimaklumkan seorang lelaki dilaporkan hilang di laut ketika menjalankan aktiviti mandi laut di pesisir pantai di kawasan berkenaan. Pasukan bomba kemudian menjalankan operasi mencari dan menyelamat di sepanjang pantai berkenaan. Menurutnya, operasi SAR mangsa turut dijalankan oleh pasukan penyelamat di air PPDA mangsa sehingga kini masih belum ditemui dan maklumat terkini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.